nak bagi ambil masa sikit untuk briefing and practical briefing. Okay. Sekejap ya. Okay, semua dapat dengar ke? Semua dapat tengok ke saya share screen? Dapat sir. Okay. Assalamualaikum. Okay, saya tak tunggu ya orang lain. Maybe semua boleh ambil note Okay, untuk taklimat petang ni, saya nak buat taklimat ringkas mengenai taklimat mengenai latihan klinikal anda bermula 13 hari bulan Mei ni. Okay. Okey, untuk sedia maklum, kurikulum yang anda semua jalani adalah kurikulum 2017. Iaitu semua ada 3 latihan industri pada tahun pertama semester pendek iaitu yang akan berlangsung ujung bulan ni. Tahun kedua pada semester 2 dan tahun ketiga pada semester 2. Okey. Untuk penilaian kursus, untuk klinikal praktis 1, dia ada 3 penilaian kursus iaitu OSCE, Communication dan Teamwork. Iaitu memakai PLO 2, 4 dan 5. Dan rubrik ialah borang OSCE, ada borang setiap minggu communication dan setiap minggu teamwork, borang rubrik teamwork. Okay, bila tengok kat sini, tengok yang atas je. Okay, klinikal praktis 1 iaitu sebulan. OSCE mewakili 50% daripada semua keseluruhan markah klinikal praktis 1. Communication rubrik PLO 4, 25%. Dan teamwork rubrik PLO 5 setiap minggu. So, you ada 4 minggu, you kena ada 4 helai penilaian teamwork. Okay. Yang ni tak payah tengok lagi sebab you all tak akan lambat lagi nak klinikal praktis 2 sampai 5 ni. Okay, yang ni untuk degree. Okay, keperluan semua sebelum masuk ke hospital, dia bergantung kepada tempat latihan industri iaitu hospital-hospital yang anda pergilah. Okay. Nanti saya akan attachkan semua surat-surat penerimaan daripada hospital dan contohnya ada hospital tu yang nakkan 2 keping gambar and kena provide lah sebelum nak daftar tu. Okay. Lepas tu kena lapor diri pada pukul 8 pagi di tempat Jabatan Radiologi setiap tempat masing-masing lah. Okay. Okay, standby gambar pasport. Okay. Bawa surat semasa lapor diri. Okay, semua surat ni, surat penerimaan, semua ni bawa and lapor diri kepada local preceptor yang dilantik oleh kita dekat hospital tersebut. Okay, buku log. Okay, checklist pertama yang penting adalah buku log. Borang-borang penilaian macam saya sebut tadi, nanti Dr. Kamarul akan edarkan borang penilaian. Borang lapor diri dan surat kelulusan.
Borang A, D dan E iaitu borang pengesahan lapor diri, borang soal selidik tamat latihan dan borang pengesahan tamat latihan. Punch card bergantung kepada tempat latihan masing-masing. Okey. Okey, etika berpakaian semasa berpraktikal. Tidak boleh pakai jeans, kena pakai pakaian formal dan kemas. Memakai lab coat. Yang ini kalau lab coat tak ada boleh pinjam dulu sebab kita sepatutnya Uniza dia beli lab coat ni dan orang yang beli tu dia tak bagi respon lagi. So nanti untuk praktikal yang pertama ni you all boleh pinjam mana-mana, senior ke, mana-mana kenal ke lab coat tu. Okay. Tapi lab coat ni wajib lah. Dah beli lab coat okay, beli kat mana? Dan tahu juga lab coat beli kat mana, semua dah beli ke? Tak dengar. Beli dah lab coat hari tu, beli sekali. Beli dengan siapa Hari tu Suhaila dia kutip nama, rasanya beli dengan ni kot. Oh, okey. Kalau ikutkan Mirsa. lab coat. Oh, lab coat dah settle lah. Okey, bagus. Okey, good. Okey. Pakai name tag student dan OSL ni adalah kita punya Dr. Sufian yang akan edarkan OSL ni. Kalau tak sempat semasa awak semua bermula praktikal tu, kita orang akan post OSL ni kepada hospital yang tempat praktikal lah. Okay, kena pakai kasut dan berstokin. Kuku mesti kemas pendek. Okay, berambut pendek. Siapa yang berambut panjang tu sila potong dulu Saya akan tanya LP tempat masing-masing. If ada student yang tidak berpakaian kemas dan berambut panjang, saya akan ambil tindakan. Kan? Okay. Perempuan sama juga berpakaian formal dan tidak boleh pakai jeans, pakai lab coat, pakai name tag, kasut dan pakai stokin. Tidak menggunakan pakaian tebal, okay. Kuku bersih, pendek, okay. Dan tidak memakai barang perhiasan semasa berpraktikal. Okay, yang ni penilaian grade daripada A sampai F. So biasanya untuk subjek klinikal ni senang dia nak score A dengan A minus sebab dia ada 3 komponen je nak dinilai. Okay. Okay, melapor diri semasa ni macam tadi lah saya cakap. Okay, nanti untuk COVID-19 ni you all semua akan dibekalkan dengan face shield dan face mask. Dan dos yang pergi dekat HRPZ Perempuan Zainab 2 Kota Baru, kamu akan dibekalkan topeng N95. Okay. Tapi kuantiti topeng N95 akan diberikan kepada kamu adalah bukan setiap hari. Kita tak provide satu sehari. Kita akan provide sekejap saya check. You all akan dapat berapa sekejap. Okay. You all akan dapat 2 seorang. Yang dos yang dapat N95 ni 2 seorang. So dalam masa sebulan tu you all ada 2 sahaja mask N95. Tapi boleh consider, boleh tanyakan dekat department kalau ada mask biasa, boleh pakai mask biasa ke, boleh minta dengan department. Tapi kita akan provide yang hospital yang lain-lain tu kita akan provide mask biasa, mask yang biasa awak nampak tu. Setiap hari, contoh you all ada 20 hari praktikal, kita akan bagi 20 mask. Okay, mask biasa. Dan 1 face shield. Okay, semua barang-barang tu akan dibekalkan oleh Dr. Kamarul kepada anda semua semasa
Saya pun tak sure dia nak bagi bila. Okey? Okey. Yang nombor 6 ni tidak dibenarkan menukar tempat latihan industri selepas latihan bermula. Okey, yang ni tidak boleh. Okey, jom laporkan kepada penyelaras latihan industri tempat anda tu dengan segera jika persekitaran organisasi tidak sesuai seperti gangguan seksual, ada faktor-faktor keselamatan, kesihatan dan lain-lain. Kena laporkan kepada LP, Local Police Sector kat sana, okey? Okey, wajib menjalani latihan industri mengikut tempoh yang ditetapkan oleh fakulti iaitu daripada 30 hari bulan sehingga 26 Jun. Okey? Tidak dibenarkan menamatkan latihan lebih awal dari tarikh yang ditetapkan kecuali dengan kebenaran bersama pihak fakulti dan industri. Okey. Tak boleh habis awal sebabnya you all tak cukup credit hour bila dah habis awal. Satu lagi, tidak ada cuti untuk dos yang praktikal kecuali you all dapat MC daripada hospital. Dapat MC tu lain lah. MC rehat, lepas tu pergi praktikal balik. Okey? Dan mematuhi semua arahan dan peraturan yang ditetapkan oleh organisasi ataupun tempat latihan tersebut. Okey, buku log. Bila dah ada buku log, simpan semua tugasan harian. Contoh you all buat X-ray hari, chest X-ray hari tu. You all boleh catatkan dia punya RN number apa semua, indication dia yang penting-penting dan catatkan di dalam buku log. Okey. Nombor 12, menyerahkan borang penilaian kepada dan pengesahan tamat latihan industri kepada penilai industri di akhir minggu terakhir latihan industri. Okey. Borang penilaian industri ni akan diberikan anda semua dan diberikan kepada penyelidik industri pada minggu terakhir dan penyelidik industri akan mengposkan, akan menghantar borang-borang tersebut kepada koordinator iaitu Dr. Kamarul selepas tamat latihan. So you all tak boleh bawa balik sendiri borang-borang tersebut by hand bagi ke Dr. Kamarul. Tidak dibenarkan. Hanya local police sector sahaja yang dapat bawa semua borang-borang tu dengan cara dia post laju ke, dia buat apa GNT ke, dia akan bagi direct kepada Dr. Kamarul. Nombor 13 ni bertemu dengan penyelidik akademik. Penyelidik akademik adalah di kalangan pensyarah FSK, pensyarah MI. Jika diberi peluang atau jika COVID-19 ni reda, kita orang boleh datang melawat. Okay, kalau macam semester yang lepas, senior kamu tak ada siapa pun pensyarah yang dapat pergi dekat tempat industri tersebut. Cumanya dapat buat secara dalam talian sahaja. Okey. Nombor 14, bekerjasama dan menjalinkan hubungan yang baik kepada semua kaki tangan hospital. Okey. Menguruskan masa yang baik iaitu you all kena tetap dan patuh dengan arahan. Contoh bermula pukul 8 pagi start kerja, pukul 8 pagi you all kena berada di department. Okey, dan balik pukul 5. Biasalah, tak boleh balik awal. Tidak membocorkan rahsia organisasi dan tidak merosakkan apa-apa peralatan harta benda organisasi contoh macam telefon ke, wifi ke, mesin plastik ke, contohnya. Okey. Okey, pastikan semua borang penilaian dan semua penilaian diserahkan kepada koordinator khusus iaitu Dr. Kamarul. Borang-borang penilaian oleh local police sector akan diserahkan sendiri oleh local police sector kepada koordinator khusus yang macam saya sebutkan tadi. LP sahaja yang boleh menghantar borang-borang penilaian semua, kamu semua kepada koordinator khusus. Kamu tidak boleh bawa balik borang penilaian tu. Okey.
melengkapkan dan menyerahkan borang tamat latihan borang berikut kepada koordinator khusus selepas tamat latihan industri. Iaitu adalah 3 borang tersebut ni. Nanti Dr. Kamarul akan edarkan kepada kamu semua borang penilaian industri, soal selidik tamat latihan industri dan pengesahan tamat latihan industri oleh pelajar. Okey. Okey. Okey, kita tengok peranan local preceptor. Dia menyelia kamu, melantik penyelia untuk pelajar mengikut kelayakan. Biasanya kita akan bagi kepada jawatan-jawatan yang lebih tinggi pada juruisra biasa untuk jadi penyelia industri. Dan dia juga bertanggungjawab menempatkan pelajar di unit-unit bersesuaian dengan skop dan bidang yang anda belajar. Okey. Pastikan semua pelajar hadir semasa latihan industri. Okey, melaporkan pada penjelas industri jika pelajar tidak hadir selama 2 hari berturut-turut tanpa sebab yang munasabah. Okey, tak ada sebab pun dia boleh laporkan kepada saya. Melengkapkan dan menyerahkan borang penilaian penyelia industri yang telah siap diisi oleh pelajar dalam sampul surat yang tertutup dan mengesahkan buku log pelajar sekurang-kurangnya 2 minggu sekali dan bekerjasama dengan penyelia akademik semasa lawatan penilaian latihan industri dan mengutamakan keselamatan pelajar semasa latihan industri. Ini adalah dokumen yang kena didesain dan dicop oleh local preceptor, iaitu borang-borang penilaian pelajar, punch card semua. Kalau dipakai elektronik punch card, kena print out dia punya all punya detail and suruh dia chop dan buku log. Okey. Contohnya kalau you all ada MC ke EL ke time slip daripada doktor ke, yang borang-borang tersebut kena dicop oleh LP juga. Okey. Yang ni macam tadilah. Okey. Yang ni jangan datang lewat. Tidak dibenarkan makan dan minum dalam jawatan kecuali dibenarkan oleh staf sahaja. Pelajar tidak boleh memohon cuti kecuali kes-kes kecemasan dan minta refer kepada local preceptor dan penyelaras koordinator, iaitu Dr. Kamarul. Direct berhubung dengan dia. Okay? Kalau ada kes-kes kecemasan, tidak dibenarkan menggunakan handset semasa menjalani latihan industri, tidak melanggar peraturan syarikat, agensi ataupun hospital, tidak menghilangkan diri tanpa dikesan, jangan bocor rahsia hospital dan tidak merosakkan dan menyalahgunakan harta benda. Okey. Soalan biasanya yang ditanya oleh student adalah seperti macam ni. Insurans cover tak? Hospital untuk dekat hospital, insurans cover tak? Uniza cover tak? Untuk makluman semua, pelajar dilindungi mengikut polisi insurans yang telah ditetapkan oleh universiti melalui hal ehwal pelajar dan hal ehwal pelajar. Okay? Kalau pelajar jatuh sakit semasa latihan industri, pelajar perlu mendapatkan rawatan di klinik ataupun hospital yang berdekatan dan menyerahkan sijil MC kepada penyelia industri. Apakah yang perlu pelajar lakukan jika pelajar mendapat rawatan lanjut di ward dalam tempoh latihan industri? Pelajar sepatutnya kena maklumkan kepada penyelaras latihan industri, iaitu saya, untuk mendapatkan guarantee letter daripada Uniza. Okey. Pelajar
adakah pelajar boleh memohon cuti semasa menjalani latihan industri? Iaitu tidak boleh. Tiada cuti rehat ataupun cuti khas yang diperuntukkan semasa pelajar buat latihan industri. Namun, pelajar boleh memohon kepada penyeras latihan industri untuk mendapat sokongan dan dipanjangkan kepada pihak industri untuk kelulusan. So, you all nak MC, you all nak cuti kecemasan, you all kena inform dulu dekat UNIZA. Jika UNIZA bagi lepas, contohnya green light daripada pihak UNIZA, you all boleh menyatakan, you all boleh bincang pula dengan pihak industri iaitu LP. Okay. Jika berlaku kecemasan, inform terus kita orang. Inform terus UNIZA dan local preceptor tempat tersebut. Okay. So kita orang akan ambil tindakan, kita orang akan, contohnya saya akan membenarkan student itu meninggalkan hospital dan pergi ke tempat kecemasan tersebut. Okay. Itu je taklimat saya untuk petang ni. Okay, ada apa-apa pertanyaan ke? Sila kemukakan pertanyaan jika ada. Sila tanya jika ada. Cik, nak tanya Cik? Tanya. Kuat sikit. Okey. Berkenaan dengan praktikal kan? Ya. Kan untuk orang pergi praktikal tu sebelum tarikh praktikal betul? Masa nak keluar dari asrama tu, dia keluar, masa nak keluar daripada hostel UNIZA, dia keluar terus ke ataupun keluar macam mana Cik? Okey. Nanti selepas raya, saya dimaklumkan oleh KPP, surat akan dikeluarkan selepas raya, iaitu minggu depan. Okay, dalam masa surat dikeluarkan tu, you all tak habis lagi exam. Exam last 20 hari bulan kan. So, nanti saya akan maklumkan juga macam mana prosedur nak keluar daripada UNIZA dan berada di tempat rumah sewa masing-masing. Okey. Saya nak maklum awal sikit untuk latihan industri kali ni sebab kes COVID-19 kan. You all kena pergi awal dan kuarantin kendiri di rumah sewa masing-masing. So you all kena pergi awal lah. Contohnya you all masuk 30 hari bulan. You all kena at least 25 hari bulan tu you all dah kena ada dekat rumah sewa masing-masing. Okay? Faham? Siapa lagi nak tanya? Mau Nishan faham ke? Bagi info lanjut. Saya akan bagi surat merentas negeri. Saya pun tak sure surat merentas negeri tu kena pergi balai polis ke tak. Saya rasa kena pergi. Kena minta dengan balai polis, tunjukkan surat merentas negeri, tunjukkan surat praktikal, penyertaan praktikal tu kepada polis dan polis akan mengeluarkan satu surat kelulusan. Okay, you all banyak kerja sikit lah kena buat. Tapi kita akan provide borang-borang yang surat-surat yang perlu. Okay, faham? Okey, faham Cik. Okay. Yang lain ada nak tanya? Ya. Lepas habis praktikal, kita orang masuk balik asrama UNIZA ke ataupun duduk di luar UNIZA? You all sen depan berapa hari bulan you all masuk? 27 hari bulan 7. 27 hari bulan 7 masuk pula. Masuk, So ada sebulan lagi. So contohnya bila dah habis tamat latihan industri, borang-borang penilaian semua akan dipostkan oleh local preceptor kepada pihak UNIZA. So student tak akan masuk UNIZA selagi tak bermulanya semester baru.
Faham? You all boleh balik ke rumah masing-masing dan UNIZA akan provide satu lagi surat yang menyatakan contohnya you praktikal di Kuantan, you nak rentas negeri balik ke Terengganu, balik rumah contohnya. Kita akan providekan semua pelajar satu surat rentas negeri dan boleh ditunjuk kepada pihak polis, okey, untuk merentas negeri balik. Yang tu surat tersebut saya akan providekan semasa you all berpraktikal nanti. Okey, surat tu kita akan bagi seminggu sebelum ataupun 2 minggu sebelum. Faham? Okay, faham. Okey. Yang lain ada nak tanya apa-apa? Okey. Yang kena buat swab test tu, buat swab test 3 hari sebelum ke, result swab test 3 hari sebelum. Okey. Fahda dekat mana pergi? Fahda pergi dekat Fahda? HRPZ, okey. HRPZ. Okey. Kalau HRPZ, buat swab test di HRPZ. Free je. Buat dengan government, hospital kerajaan. Okey, sehari sebelum ataupun 2 hari sebelum. Tanya pihak hospital tersebut macam mana, dia buat RTK ke, dia buat swab test yang satu lagi tu ke. Tanya dia punya result dia keluar berapa jam. Contoh dia kalau 2 keluar dalam 3-4 hari, kena plan lah macam mana. You kena ambil awal ke sebelum, result tu kena keluar sebelum you all kena masuk ke tempat radiologi tu. Macam, okey, yang tu situasi di HRPZ. Kalau situasi di Susmed, Kuantan Medical Center lah. Susmed Hospital UIA ni, ada 4 orang ni, Zakuan, Saiful, Syuhada dengan Fatihah ni, you all kena ambil swab available, dia punya result dia tu 48 jam. Kalau lebih 48 jam result punya dia punya result dia, semasa hari nak daftar tu dia tak valid. Dia validnya adalah 48 jam. You all kena prepare lah macam mana nak buat. Okay? Kiranya 48 jam sebelum lapor diri dah kan San? Betul. Sebelum lapor diri 48 jam tu je yang diorang terima. Kalau sebelum tu lagi you all dah 60 jam lebih dah you all punya result, diorang tak terima. Diorang terima 48 jam sahaja. Okay? Tu yang suspect. Kalau KMC, sekejap saya tengok balik. Kalau KMC, okay. Kalau KMC dia tak ada buat apa-apa pun. Dia tak, dalam surat dia tak ada menyatakan apa-apa swab test ke apa ke, tapi saya akan tanya balik lah kalau KMC nak minta student buat swab. Okay? Nanti saya sharekan kat sini. KMC memang tak ada apa-apa pun. Tapi KMC dia punya tempoh praktikal dia lain daripada hospital lain. Dia bermula pada 1 Jun dan berakhir pada 26 Jun. Yang lain 24 dah habis dah kan, tapi KMC dia lewat.
Dia start 1 hari bulan 6, 1 hari bulan 6 sehingga 26 hari bulan 6. You all dah ada kan surat ni kan? Saya dah share dalam group. Siapa yang Quantum Legal Center tu boleh print out satu surat ni semasa attachment tu. Okay. Dan satu lagi ni. Semua dah isi ke? Student Form Declaration form tu? Saya ada bagi hari tu kan? Mengikut nama. Ada terima tak? Dah isi kena hantar balik dekat sana. Tak pun nak suruh saya hantar, boleh email ke saya dulu borang tersebut dan saya akan hantar ke 4 orang ni. Sebelum 26 Mei ni. Dia borang dia macam ni. Sekejap Contoh Muhammad Nur Hisham. Borang dia macam ni. Okay. You kena tanda tangan. You kena print out lah senang. Tanda tangan, isi semua, print out dulu, isi semua maklumat ni. Dan tanda tangan. Okay. Lepas dah siap, lepas dah isi, hantar balik kat saya dan saya akan scan dan email balik dekat Quantum Legal Center sebelum 26 hari bulan. Okay, faham semua yang pergi KMC? Sebelum 26 Mei ni, kena settlekan acceptance form ni. Okay? Okay. Suspect settle, KMC settle. HUSM macam mana HUSM? Ada feedback tak? Ada dapat tak surat tawaran daripada HUSM? Siapa yang pergi HUSM? Please answer me. Tak ada siapa ke pergi USM? Ni nama 5 orang ni. Nurul Izzati, Nik Hakimi, Akmal Rushaidi. Nurul Izzati duduk dekat Ketereh kan? So tak ada masalah lah penempatan. Okay. Nik Hakimi, Akmal Rushaidi, Winston Wong, Max Millen. You all okay ke? You all dah terima ke surat jawapan daripada USM? Belum lagi, sir. Okay. Dalam status dia macam mana status dia? Masih dalam proses ke? Masih dalam proses lagi. Okay, tak apa. Nanti saya akan tanyakan balik dengan USM. Okay, baik. Okay. HRPZ 2, Sarina, Izzatul, Fahda. Yang HRPZ ni, 3 orang ni akan pakai N95 mask. Okay. Semua tak ada masalah penempatan okay. HRPZ saya tengok balik dia punya ni. Dia punya surat. Okay, kita tengok sama-sama ya. Dia punya surat dia macam ni je. Kena buat tidak membuat aktiviti perjalanan keluar Kelantan dan tempoh 14 hari sebelum
tarikh nak masuk tu 30 hari bulan tu. Okay. If ada if ada bergejala ke apa ke, maklumkan kepada local preceptor. Okay. Kan diwajibkan memakai pelitup separuh muka iaitu jenis N95 dan facial. Facial nanti minta dengan Dr. Kamarul dengan N95 dengan facial ni semua minta dengan Dr. Kamarul. Okay. Nanti bawa surat ni semasa hari pertama pergi apa diri. Okay. HRPZ settle. HNZ saya tengok balik. HNZ macam ni je. HNZ sepatutnya dia kena buat swab test 3 hari sebelum start 30 hari bulan ni, kena buat swab test. Okay. Sila bawa slip keputusan ujian COVID-19 semasa lapor diri di Jabatan Radiologi. Okay. Swab test dekat HNZ ni boleh buat di hospital HNZ juga. Ada yang free, RTK tu free je. Okay, kat Kemaman, kalau yang dos pergi Kemaman, dia tak ada surat, tak ada suruh buat swab test, dia suruh bawa gambar je. Satu keping gambar berukuran pasport. Yang tu je kalau untuk Kemaman. Okay, ringkas je. Okay, kalau Shenzhen ni dia tak ada suruh minta gambar. Tapi be prepared lah. Simpan dulu gambar tu, simpan dulu kalau ada contohnya diorang nak gunakan gambar tu untuk buat ID student ke apa ke, boleh provide terus. Okay. Okay, Dungun tak ada masalah, semua dah settle daripada awal lagi. Dia punya vaksin apa semua dah settle. Okay, saya tengok balik. Yang ni je, bawa surat ni je kepada Dungun. Okay. Hep B saya dah hantar dah, saya dah email dah dekat Dungun. Tak ada masalah. Dan Kemaman, Dungun, Shenzhen, Shopee, USM, KMC. So sekarang ni USM je lah. Still tak ada balasan. Saya akan tanyakan pihak USM macam mana. So, yang lain ada nak tanya apa-apa? Surat kebenaran parent pentas negeri untuk hantar kami akan disediakan tak? Okey, ni macam kalau parent nak hantar korang pergi praktikal, parent tu sendiri boleh gunakan surat korang tu. Contohnya parent kat Johor nak ambil korang dekat Uniza. So dia boleh gunakan borang you all tu je nak ambil you pergi praktikal and bawa you daripada Uniza ni ke tempat praktikal tu. Dia just guna satu borang yang akan diberikan selepas raya ni nanti. Okay. Okay, Jatun. Faham ya? Ada siapa nak tanya? boleh chat dengan saya. Semua dah faham ke? Saya harap semua faham ya. Saya pun akan bagi soft copy taklimat tadi.
Okay, saya send kat WhatsApp terus taklimat industri. So you all boleh baca balik taklimat industri. So ada apa-apa nak tanya? So yang vaksin tu kan, Vaksin. itu untuk praktikal ni Vaksin tu saya tak sure vaksin tu dia bagi bila. So diorang nak senarai nama student yang pergi praktikal je dulu. Oh kalau kan Ah, list name tu kan tak complete kan Sir kan. Lepas tu yang tak isi lagi tu macam mana? oh ada yang tak isi lagi? Rasanya sebab baru 24 macam tu kot. Sebab total kita orang 28. So macam mana? Yang tak isi tu tak nak vaksin ke macam mana? Sebab vaksin ni dia tak wajibkan pada student untuk ambil. Dia atas masing-masing. You nak ambil vaksin apa? Yang ni yang melalui dengan universiti. Kalau nak ambil sendiri nanti adalah. Tapi ni melalui universiti. Tapi saya tak tahu bila tarikh vaksin tu akan dibekalkan. Okey? Yes Sir. Yang lain ada nak tanya? Kalau tak ada apa-apa pertanyaan, saya akhiri taklimat kita petang ni dengan mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua sebab bagi komitmen lah. Sebab you all pun sekarang tengah study untuk jawab exam. So saya ambil masa setengah jam untuk you all dengar taklimat saya. So saya sudahi dengan ucapan terima kasih kepada semua and good luck kepada semua untuk paper yang tak ambil lagi. Okay. Dan nak ucapkan juga selamat hari raya kepada semua and harap semua bertabah sebab raya tahun ni tak macam dulu. Okay. Okay semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Raya. Selamat Raya. Thank you. Okay, sama. Saya dalam sendu.